Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan menyambung kelas kita iaitu asas fardhu ain. Dan alhamdulillah kita dah selesaikan perbincangan bahagian yang pertama daripada kitab Safinatul Najah fima yajibu 'ala al-'abdi limaulah, iaitulah perbincangan tentang bahagian akidah dari segi perbincangan tentang rukun iman yang 6. Dan pada pagi ini kita akan menyambung sisi yang seterusnya daripada kitab ini, iaitulah hukum hakam yang berkaitan dengan fiqh yang merupakan juzuk terbesar ataupun asas kitab ini sebenarnya, iaitu pun matlamat dia. Dan pada pagi ini kita akan mengambil dahulu muqaddimat, pendahuluan yang sewajarnya dan seeloknya, bukannya semestinya tapi seeloknya diketahui, walaupun kita bukan belajar itu untuk menjadi ulama dan sebagainya, tapi kita belajar nak faham, kita nak faham istilah ulama. Jadi kita kena mengenali beberapa istilah, beberapa prinsip hukum hakam fiqh, supaya bila kita belajar fiqh itu kita tidaklah sampai tak faham apa. Baik. Yang pertamanya perbincangan kita dari sudut apa itu ta'rif ataupun definisi ilmu fiqh. Al-fiqhu lughatan al-fahmu ad-daqiq. Fiqh itu daripada kalimah bahasa Arabnya al-fiqhu ataupun fiqhun. Al-fiqhu faqaf ha. Daripada faqiha yafqahu. Dan maknanya adalah al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang sangat mendalam. Orang yang bila dia faham satu benda tu mendalam, kita panggil dia faqih. Maksudnya dia sangat faham satu benda. Itu makna al-fiqhu. Nabi SAW doa untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din. Yani ya Allah, berilah dia kefahaman yang mendalam bagi terhadap agama. Dan dari segi syarak, maksud al-fiqhu dari segi lisan syar'i ialah al-ilmul muqtarin bi'amal, ilmu yang disertai dengan amal. Jadi makna Allahumma faqihhu fid din, yakni ya Allah jadikanlah dia orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, Allah akan jadikan dia faqih, yakni berilmu dan beramal dengan agama. So di sisi syarak, al-fiqhu ialah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-muqtarin bil amali bih. Mengetahui ataupun idrakul hukm syar'i al-muqtarin bi amal. Mengetahui, memahami hukum syarak yang disertai dengan amalan. Ini ta'rif syar'i. Ta'rif syar'i maknanya ini istilah yang syarak guna dalam lisan syar'i dalam Quran dan Sunnah. Jadi pemahaman syar'i bagi kalimah al-fiqhu lebih luas daripada pemahaman istilahi yang akan datang. Jadi kadang-kadang ta'rif syar'i dengan istilahi sama, kadang-kadang ta'rif syar'i dengan istilahi berbeza. Baik. Adapun dari istilah fuqaha, istilah ahli fiqh yang duk bincang hukum hakam fiqh ini, bila depa kata fiqh, apa makna fiqh? Contohlah kita bagi mudah. Ya. Masalahnya dalam ilmu sains, masalahnya ada beberapa perkataan yang sebenarnya perkataan itu kita guna dalam bahasa hari-harian kita, ianya lebih luas maknanya dan maksudnya berbanding bila benda tu dirujuk kepada istilah ilmu tertentu, istilah perubatan, istilah kimia, biologi, fizik. Ada kan kalau kita kata black hole misalnya, lubang hitam, apa-apa lubang hitam lah, kan? Istilah lubang hitam ni boleh guna untuk jalan raya, untuk apa. Tapi kalau orang astrofizik kata black hole, dia ada istilah maksud yang dia nak, yang dia punya istilah. Jadi macam itu maksudnya.
So kita kata kalimah al-fiqhu tadi, syarak ada penggunaan dia yang luas. Maksudnya ialah idrakul khitab syar'i ma'al amali bih. Mengetahui, memahami khitab syar'i beserta dengan mengamalkannya. Kan? Adapun dari segi istilah yang digunakan pakai oleh fuqaha ialah al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Yang dimaksudkan dengan fiqh yang dibincang dalam kitab-kitab fiqh apa dia, iaitulah hukum hakam syarak yang bersifat amali, praktikal, yang ditarifkan juga sebagai khitabullah ta'ala al-muta'alliqi bi af'alil mukallaf. Hukum Tuhan ataupun bicara Tuhan ataupun perkataan Allah Ta'ala yang berkaitan tentang perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk dari sudut apa? Dari sudut ianya adalah dari sudut sama ada ianya wad'an atau iqtida'an. Sama ada dia adalah hukum itu berbentuk peletakan sebagai tanda bagi sesuatu ataupun tuntutan akan melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau ikhtiaran, ataupun memberi pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. So hukum fiqh ni kata para ulama dia ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama yang berkaitan dengan al-wad'u, yakni Allah Ta'ala bercakap tentang perbuatan makhluk dari segi dia menjadikan perbuatan makhluk itu sebagai tanda bagi satu hukum yang lain. Yang ini kita panggil al-ahkamul wad'iyah, hukum wad'i, iaitulah sama ada ianya sebab ataupun syarat ataupun mani', penghalang. Contoh sebab ialah tergelincirnya matahari zawan menjadi sebab masuknya waktu zuhur dan terbitnya fajar shadiq sebab bagi wajibnya salat subuh dan seterusnya. Dan yang kedua syarat. Syarat ini ialah perkara yang dituntut untuk kita buat. Anda cakap ni bahasa mudah, kita tak ambil takrif akademik sangat. Sebab kalau nak masuk kelas yang khusus, boleh join kelas Ustaz Abdul Aziz hari Khamis, kelas usulul fiqh. Nah. Ni kita just nak faham. Jadi anda takkan rumitkan perbincangan ini supaya tidak jadi nanti macam kelas usul fiqh pula. Jadi yang keduanya syarat-syarat ni contoh macam syarat nak solat kita kena tutup aurat, kita kena ambil wudu, suci daripada hadas besar dan kecil, tu syarat. Syarat ni dia kalau nak bagi sah satu benda mesti kena ada. Kalau tidak ada, perbuatan itu tidak sah. Tapi tak semestinya kalau kita tutup aurat kita nak solat, tak semestinya. Tapi kalau nak solat kena tutup aurat. Mani' ni penghalang. Penghalang, contoh wanita yang haid dan nifas, masalahnya dia tak boleh puasa, tak boleh solat kerana ada penghalang yang menghalang dia daripada sahnya solat. So ini adalah hukum wad'i. Kemudian bahagian yang kedua ialah al-ahkamut taklifiyah, hukum taklifi. Hukum taklifi ada 5. Yang mana ini menggabungkan satu lagi hukum yang tadi kita sebut ikhtiaran, pilihan. Pilihan juga dimasukkan di bawah hukum taklifi. Jadi hukum terbahagi pada 2 bahagian yang besar. Hukum taklifi ada 5 perkara. Yang pertama ialah al-wujubu, wujub ataupun wajib. Wajib ni apa dia? Bahasa mudah yang kita duk faham ialah buat dapat pahala, tak buat berdosa. Atau dalam istilah yang lebih khusus kita kata dia adalah perintah Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu, untuk kita buat sesuatu secara pasti, secara tegas. Yang Tuhan suruh secara pasti, secara tegas. Dan asal apa yang Tuhan suruh ialah wajib. Kecuali ada dalil lain yang mengatakan ia sebaliknya. Jadi asal perintah Allah ialah wajib. Seperti wajibnya salat. Allah Ta'ala kata, aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajib atas kamu puasa. Ditetapkan ke atas kamu puasa. Diperintah atas kamu puasa. Ya. Yang kedua ialah an-nadbu.
Al-mandub, mandub ataupun orang kita sebut sunat. Sunat. Tapi orang fuqaha dia tak sebut sunat, dia sebut mandub ataupun nadbun. Benda yang digalakkan oleh Allah Ta'ala untuk kita melakukannya. Dia tak suruh secara suruhan yang tegas. Tapi dia suruhan itu suruhan yang berbentuk galakkan. Nabi SAW kata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu." Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka untuk bersiwak ketika hendak wudu. Jadi Nabi menggalakkan. Nabi tak suruh dengan suruhan yang wajib, tapi Nabi menggalakkan dengan galakkan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga ialah al-hurmah ataupun haram. Haram ni ialah apa yang Tuhan larang dengan larangan yang pasti, yang tegas. Yang mana mewajib, yang mana menyebabkan, yang mengakibatkan kalau kita langgar larangan ini, kita mendapat hukuman daripada Allah. Dan kalau kita meninggalkannya kerana ketaatan kepada Allah, kita diberi ganjaran pahala. Ya. Tapi kalau kita tinggal sebab tak ada niat apa-apa, kita tak berdosa lah, tapi tak dapat pahala. Yang keempatnya ialah al-karahah atau makruh. Yang ini juga larangan, tapi larangan yang tidak secara tegas, yang mana Allah Ta'ala benci benda tersebut. Kalau kita buat, Tuhan tidak marah, tidak murka, tetapi Tuhan tak suka. Yang haram tadi ialah Tuhan benci, Tuhan marah. Tuhan marah. Bila dia marah, dia hukum. Adapun karahah ni benda yang Tuhan tak suka, Tuhan benci, tapi dia tak sampai marah. Seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW, seperti masalahnya Nabi larang kita datang ke masjid dalam keadaan tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa tu pasal apa? Saya penat, nak takbiratul ihram, tak darat, tak sempat, tak sempurna masalahnya. Boleh membawa kepada perkara-perkara larangan yang lain. Al-ibahah yang kelimanya harus mubah. Mubah ni ialah apa yang Allah Ta'ala bagi kita pilihan untuk buat ataupun tak buat. Makan, minum, tidur, ya, baju apa, jenis baju apa kita nak pakai, ya, apa medium yang kita nak guna untuk buat kelas, kenderaan apa kita nak pergi masjid. Ini semua harus, ya. Tetapi harus ini boleh berubah hukum menjadi wajib atau sunat atau haram atau makruh mengikut faktor-faktor yang lain, dan perinciannya ada dalam perbincangan ilmu usul fiqh. Ya. Jadi kita di sini kita just nak faham hukum ini. Ya. Dan sebelum itu saya nak terangkan juga bahawa para fuqaha menggunakan juga istilah wajib, sunat, haram dan makruh ini. Dia ada perkara-perkara yang kita sebut benda yang memang wajib kerana zatnya sendiri sebab Allah Ta'ala suruh, atau dia wajib kerana perkara lain. Wajib kerana perkara lain. Yang masalahnya kita kata salat. Salat ini wajib, memang Tuhan suruh, wajib. Ya. Tapi katalah satu orang ni dia tidak ada pakaian untuk salat. Ya. Pakaian yang sempurna yang menutup aurat untuk salat, tapi dia ada duit, ada kemampuan untuk membeli pakaian tersebut. Kita kata beli baju tadi asal hukum harus, tapi disebabkan dia tak ada pakaian yang menutup aurat sekarang ni, dan dia tak salat, dah masuk waktu salat, maka dan dia ada duit, kemampuan untuk beli pakaian baru yang menutup aurat, maka wajib atas dia untuk beli pakaian baru tadi untuk salat. Kan? Sama juga benda sunat. Ada benda sunat li zatihi, ada li ghairihi. Ada juga benda haram, sama juga. Kan? Benda haram pun sama juga. Masalahnya orang puasa. Orang puasa dia ni nak pergi berenang, nak pergi terjun dalam air. Sedangkan dia ni orang yang tak apa pandai berenang. Jadi ada kemungkinan besar bila dia masuk dalam air, dia mungkin tertelan, terminum air. Ataupun air masuk ke telinga, masuk ke hidung. Jadi apa hukum? Hukum dia daripada tadi berenang tu harus jadi haram atas dia. Makruh pun sama juga. Ya. Adapun mubah asalnya benda-benda duniawi asalnya adalah mubah, adalah harus, sehingga datang dalil mengatakan sebaliknya.
Hukum-hukum ini kita ambil daripada mana sumbernya? Sumbernya ini dalam ada 4 sumber yang disepakati oleh semua ulama Islam dalam semua mazhab, tak kira lah mazhab apapun, bersepakat bahawa ini adalah sumber hukum. Yang pertama ialah Al-Quran, iaitulah kitabullah Ta'ala al-munazzal ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin biwasitati Jibril alaihi salam, المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المعجز بأقصر سوره المتعبد بتلاوته. Iaitulah kalam Allah, kitabullah yang diturunkan ke atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan dengan bahasa Arab yang nyata, yang fasih melalui Jibril alaihi salam, yang dimula dengan surah Fatihah, disudahi dengan surah An-Nas, yang diriwayatkan al-marwiyu bitawatur, al-manqulu ilaina bitawatur, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang menjadi mukjizat dengan surahnya yang paling pendek sekalipun. Even surah yang paling pendek pun mukjizat, dan menjadi ibadah, membacanya adalah ibadah. Walaupun tak faham, sekadar baca jadi ibadah. Jadi ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini yang jadi hujjah ialah yang diriwayatkan dengan sahih, sama ada yang mutawatir, Al-Quran yang mutawatir, qiraat yang mutawatirah, macam qiraat Hafs, qiraat Asim dengan riwayat Hafs dan juga Syu'bah masalahnya, qiraat Nafi' dengan riwayat Warash dan sebagainya, dan seumpamanya qiraat yang 10, ini dia panggil al-qiraatul mutawatir, qiraat yang mutawatir, yang telah diriwayatkan secara banyak dan diterima dan sahih. Ini sah untuk kita jadikan hujjah dan untuk kita baca dalam solat sebagai ibadat. Ya. Adapun qiraat yang ahad, ini ada khilaf di kalangan ulama dari segi hujjiyah, dari segi autoriti. Ya, jikalau sanadnya sahih. Tetapi tidak boleh dibaca dalam solat dan tidak boleh dibaca sebagai ibadat. Macam qiraat A'mash, ya. Itu tak boleh baca sebagai ibadat. Baik. Yang kedua ialah sunnah. Sunnah ialah ma usnida atau ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw azmin. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan baginda. Sebab kita sebut ucapan dulu, pasal ini yang paling kuat. Apa Nabi cakap, yang Nabi suruh dan Nabi larang secara lisan, ini adalah sunnah yang paling kuat. Atau secara perbuatan Nabi buat. Sebab perbuatan Nabi SAW terbahagi kepada beberapa kondisi. Ada benda yang Nabi buat sebagai ta'abbud, ibadat, seperti pergerakan Nabi dalam salat. Yang ini adalah syariat. Ya. Ada perbuatan Nabi itu berkaitan dengan adat seharian baginda Nabi SAW, seperti benda apa Nabi makan, jenis pakaian Nabi pakai, kenderaan yang Nabi tunggang. Yang ini kita panggil sunnah jibiliyah, adiyah, sunnah adat jibiliyah. Semata-mata orang buat benda ni dia tak dapat pahala. Hukumnya harus. Ya, tapi kalau dia buat itu kerana niat nak mencintai Nabi, ya diberi ganjaran. Macam pakai serban, ya, itu sunnah jibiliyah. Tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Hukumnya memberi hukum harus. Dia juga syariat. Ada setengah orang kata ni sunnah ghair tasyri'iyah, sunnah yang bukan syariat. Salah. Syariat. Ya. Perubatan yang Nabi ajak kepada kita, ubat-ubat. Ya. Bukan bermakna orang yang makan madu saja dapat pahala. Tak, orang makan panadol pun dapat pahala kalau berubat, sebab berubat ni hukum dia sunnah. Nabi suruh tadawaw ya ibadallah, perintah yang berbentuk nadab, galakkan secara syar'i. Tapi jenis apa ubat kita nak pakai, asalkan dia halal, maka boleh. Tapi kalau dia berubat dengan madu kerana dia yakin dengan janji Nabi dan sebagainya, dapat pahala insya-Allah taala. Kemudiannya ada perbuatan Nabi SAW ni yang khusus untuk Nabi.
yang Allah Ta'ala bagi izin khas untuk Nabi sahaja. Yang ni kita tak boleh ikut. Kahwin lebih daripada 4 masalahnya. Yang ni khas untuk Nabi SAW. Tak boleh ikut. Pergi tahannus dalam Gua Hira. Ini untuk Nabi SAW. Tidak disyariatkan lagi lepas Nabi jadi Nabi. Ya, tak disyariatkan untuk kita nak pergi. Tak ada yang disyariatkan kepada kita pada i'tikaf dalam masjid. Itu ada dalam syariat Nabi SAW. Ada pun panjat gua pergi duduk dalam tu betapa, tak ada. Ya. Ada benda yang khusus untuk Nabi SAW ni kita tak boleh tiru. Contoh yang paling masyhur ialah kahwin lebih daripada 4 tadi. Itu dari segi perbuatan. Ya. Dan termasuk dalam perbuatan ialah apa yang Nabi tinggal. Dia panggil sunnah tarkiyah. Apa yang Nabi tinggal, Nabi tak buat. Nabi tak buat ni ada 2 keadaan. Ada benda yang Nabi tak buat, sedangkan benda itu adalah benda yang syar'i, benda yang agama, yang ada tuntutan dan tidak ada penghalang untuk Nabi buat. Seperti Nabi tidak menyambut maulid Nabi SAW. Lalu Nabi tahu tarikh lahir baginda, Allah Ta'ala boleh bagi tahu. Allah boleh bagi tahu. Dan Nabi tahu tarikh lahir hari dia lahir hari Isnin. Tapi Nabi tidak buat sambutan, belarak dan sebagainya. Maka meninggalkan menyambut kelahiran Nabi itu sunnah. Sunnah. Dan kalau kita buat benda yang Nabi tinggal yang macam ni, jadi bid'ah. Jadi bid'ah yang menyesatkan. Bid'atun dalalatun. Tak. Tapi kalau kita naik kereta, Nabi tak naik kereta. Nabi tak naik kereta sebab apa? Sebab kereta tak ada zaman Nabi. Kereta yang macam kita lah ni, kereta Proton Sagra apa semua tak ada. Jadi Nabi tak naik tu sebab apa? Sebab tak ada. Tapi Nabi izinkan tak? Nabi izinkan, Allah Ta'ala izinkan untuk kita pergi haji. Kan? Naik apa sahaja, tidak dikhususkan apa kenderaan. Maka yang Nabi tinggal yang macam ini, yang Nabi tinggal kerana tidak ada di zaman Nabi SAW keperluan. Ataupun ada benda yang menghalang Nabi lakukan. Contoh, Nabi tinggal solat tarawih berjamaah. Setelah 3 malam Nabi solat, Nabi tinggal kerana ada penghalang. Nabi takut difardukan. Jadi bila benda tu dah tak ada lagi penghalang, kembali kepada hukumnya. Kalau sunat, sunatlah. Kalau harus, haruslah. Itu benda yang Nabi tinggal sebab ada penghalang, kita buat tidak jadi salah. Tidak jadi salah, bahkan boleh jadi benda tu disyariatkan pada asalnya. Kemudian kita ada tadi sunnah apa? Sunnah perbuatan, perkataan, perbuatan takrir. Takrir ni apa yang Nabi iqrar, Nabi akui. Benda tu jadi di zaman Nabi SAW sampai kepada pengetahuan Nabi atau berlaku depan Nabi dan Nabi tidak bercakap apa-apa. Nabi hanya tengok dan tidak kata boleh, tak boleh. Nabi tengok dan Nabi tak larang, Nabi tak ingkar. Ya, sampai ke sudah. Maka hukumnya adalah harus, adalah boleh dibuat. Ini pengakuan iqrar Nabi SAW. Dan yang terakhir tadi kita sebut azmin, keazaman Nabi, benda yang Nabi nak buat walaupun Nabi tak sempat nak buat. Contoh puasa hari Tasu'a. Nabi kata kalau aku hidup sampai tahun depan, la asuman at-tasi', aku akan puasa hari 9 Muharram, sebelum Ashura. Yang ni Nabi berazam. Dan azam Nabi adalah sunnah. So ini adalah dalil yang kedua. Dan sunnah ini fungsinya dengan Al-Quran. Yang pertama ialah dia menyetujui hukum Al-Quran. Ada sunnah yang datang hukumnya sama dengan Al-Quran. Tidak kurang dan tidak lebih. Yang kedua, memperjelas dan memperincikan hukum Al-Quran. Al-Quran bagi tahu secara ringkas, sunnah yang perincikan seperti salat, kaifiyatnya, puasa, kaifiyatnya. Ini semua perinciannya dalam sunnah. Zakat, haji. Ini semua diperincikan dalam sunnah. Hukum Islam ni. Kemudian ada sunnah yang datang yang hukum tu tak ada dalam Quran. Al-Quran tak sebut pun, tapi Nabi larang.
Nabi kata la'anallahu al-washimah wal mustawshimah wal wasilah wal mustawsilah. Allah laknat orang yang buat tatu dan yang diminta buat tatu. Orang yang samur rambut dan yang minta samur rambut. Ada tak larangan itu secara jelas dalam Quran? Tak ada. Tapi Al-Quran kata وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kita dah belajar dah perinciannya kelas hari Khamis baru ni. Kelas hari Rabu baru ni. Baik. Itu 3 fungsi as-sunnah, ya. Kemudian al-ijma'. Dalil yang ketiga ialah ijma'. Ijma' ni apa dia? Ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin hadis atau ala hadithah. Iaitulah kesepakatan, konsensus, persetujuan kesemua ahli ijtihad. Yang mujtahid. Orang yang sampai kepada certain kelayakan namanya mujtahid. Perinciannya ni kena ambil dalam hukum usulul fiqh. Apa syarat-syarat mujtahid? Orang mujtahid ni, mereka ni yang layak untuk mengambil hukum directly daripada Quran dan Sunnah. Dan orang lain wajib taat kepada mereka. Dan mereka ni lah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum. Mereka ni adalah ulil amri minkum. Yang mana orang lain wajib taat kepada mujtahid. Jadi kesepakatan golongan mujtahid umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat. Atas satu perkara baharu yang berlaku, yang benda tu mungkin tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ittifaq mujtahid umat Muhammad untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Setelah dibincangkan, mula-mula setuju tak setuju, kemudian berlaku satu kesepakatan kena buat benda ni, kumpul Quran dalam mushaf. Siapa yang bersepakat ni? Mujtahid. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua sahabat-sahabat yang fuqaha, yang mujtahid. Jadi yang ni hujjah. Ini adalah dalil. Setengah orang dia tak kerti. Dia kata, tu kumpul Quran bukan ada dalil. Dia kata sahabat buat. Itu ijma'. Ijma' tu dalil. Hujjah mustaqillah. Ya, kesepakatan. Bukan kesepakatan orang kampung atau tu imam kampung atau ustaz-ustaz jabatan agama. Ni bukan. Atau kesepakatan mufti-mufti Malaysia misalnya. Mufti Malaysia bukan mujtahid, dia pun muqallid. Dia pun muqallid. Kan dia pun tak sampai martabat ijtihad mutlak. Kan ulama-ulama ustaz-ustaz kampung ni lagilah. Kan macam saya sendiri pun bukan mujtahid, kita semua ni muqallid. Kita hanya tugas kita boleh habaq apa yang telah diputuskan oleh mujtahid. Siapa dia mujtahid? Mujtahid itu mazhab yang 4 yang kita akan sebut. Itu mujtahid. Mazhab yang 4. Kemudian dalil yang ketiga, yang keempat yang disepakati oleh semua ulama Islam ialah al-qiyas. Yakni al-qiyasul jali, qiyas yang nyata, yang terang. Qiyas yang nyata, yang terang. Apa dia qiyas? Yakni ilhaqu hukmin far'iyyin bihukmin asliyin li'illatin jami'atin bainahuma. Menghubungkan hukum far'i, hukum cabang, yang mana benda tersebut tidak ada nas dalam Quran atau sunnah atau ijma', dengan satu hukum asal yang hukum itu ada dalam Quran atau sunnah atau ijma', disebabkan ada illah, ada kesepakatan sebab antara keduanya. Ada kesepakatan sebab antara keduanya. Ini dipanggil qiyas. Dan qiyas ni ada qiyas yang jali, ada qiyas yang khafi. Qiyas yang jali ini telah menjadi kesepakatan ulama including al-zahiriyah. Ulama al-zahiriyah pun terima qiyas jali. Tapi dia pun tak namakan qiyas, dia pun nama lain. Tapi dia pun terima, tak ada khilaf. Qiyas jali tak ada khilaf. Yang khilaf tu pada qiyas khafi. Ada beberapa jenis qiyas lain, perinciannya itu dalam ilmu usul fiqh yang besar-besar lah.
Kan? Tapi poin yang kita nak faham dia qiyas. Qiyas ni hukum baru jadi. Tak ada di zaman Nabi peristiwa yang sebiji macam itu. Dalam Quran Sunnah kita tak jumpa. Tapi kita dapati sebab larangan itu ada. Ya. Contoh zaman kita ni ada makanan-makanan atau ubat-ubatan baharu yang diambil manusia yang boleh merosakkan akal. Maksudnya kita hukum makan syabu. Syabu tak ada dalam Quran, dalam sunnah, dalam ijma' sebelum tak ada. Tapi kita dapati Allah Ta'ala melarang arak yang menutup akal sementara. Arak tu dia menutup akal sementara. Pun syarak larang. Sebab apa larang? Sebab nak memelihara akal. Maka kalau yang ambil sampai rosak akal ni lebih dahsyat lagi lah. Hidugam masalahnya. Maka kita hubungkan hukum yang baru ini dengan hukum yang asal dalam Quran. Kita kata hidugam adalah haram. Seperti mana Allah Ta'ala haramkan arak, maka haram juga hidugam sebab dia merosakkan akal. Kerana kedua-duanya merosakkan akal. Itu contoh. Kan? Jadi ini adalah sumber hukum. Dan di antara sumber hukum yang dalam mazhab al-Imam Syafi'i sebelum qiyas, dia ada sumber yang lain disebut sebagai qaulus sahabi. Mazhab sahabat. Dengan syarat fatwa sahabat itu masyhur dan tidak diketahui ada baginya mukhalif, bagi orang yang menyelisihi. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ada 5 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qaulus sahabi. Idza ishtuhira wa lam yu'raf lahu mukhalif. Pandangan atau fatwa sahabat yang masyhur di zaman tersebut dan tidak diketahui ada sahabat lain yang mengingkarinya. Maka ini dia panggil qaulus sahabi. Dan Imam Syafi'i kalau dia tak jumpa hukum dalam Quran atau sunnah atau ijma', sebelum dia buat qiyas, dia cari dulu fatwa sahabat. Kalau fatwa itu fatwa yang masyhur, tidak diketahui ada yang menyelisihinya, maka Imam Syafi'i akan ambil, akan pegang dan berhujjah dengannya. Contoh fatwa Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, bahawa wanita yang haid, bila habis haid di waktu salat yang boleh dijamak, contoh habis haid waktu asar, dia kena qada, dia kena salat zuhur dan asar. Ini tidak ada nas dalam Quran, dalam sunnah, dalam ijma', tapi ada fatwa Ibn Abbas dan tidak diketahui ada yang mukhalif. Ataupun anjing dan babi tidak suci kulitnya untuk disamak dengan disamak. Yang ini ada fatwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi hukum tu masyhur dan tidak diketahui ada yang menyelisih fatwa tersebut. Jadi Imam Syafi'i berhujjah dengannya fatwa sahabat yang macam ni. Especially fatwa Ibn Abbas lah. Sebab Imam Syafi'i asalnya dia orang Mekah. Ada. Barulah lepas tu kalau tak ada juga, barulah Imam Syafi'i akan buat qiyas. Ya. Itu adalah secara ringkas berkenaan dengan hukum, sumber hukum ataupun pengenalan ringkas tentang hukum hakam fiqh. Tadi kita sebut bahawa kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengikut perintah mujtahid. Iaitulah ulama'. Dan ulama' itu ialah mujtahid. Ya, mujtahid ini ialah mereka yang telah mencapai taraf kefahaman yang sangat tinggi berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang membolehkan mereka mengambil hukum secara langsung daripada Quran dan Sunnah. Dan sejumlah sahabat dikenali sebagai mujtahid. Kemudian golongan mujtahid ini mereka ada anak murid. Dan anak murid mereka kemudiannya mengikut fatwa-fatwa guru mereka. Dan kemudian mereka juga setelah belajar dengan mujtahid, mereka juga menjadi mujtahid daripada kalangan tabi'in. Kemudian datang tabi'in. Kemudian generasi selepas itu.
Maka masyhurlah selepas daripada tabi'in 4 orang mujtahid mutlak, iaitulah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, Al-Imam Malik ibn Anas Al-Asbahi, Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Hilali Al-Syaibani. Ya. Adakah mereka ni 4 orang sahaja? Tak, ada banyak lagi. Tetapi mazhab mereka yang 4 inilah yang terpelihara, yang ada pengikutnya ramai, yang dibahaskan, yang diambil kaedah-kaedah usul mazhabnya, kemudian dibina di atasnya hukum-hukum baharu. Sebelum mereka ada lagi. Imam Syafi'i berguru dengan Sufyan ibn Uyainah masalahnya di Mekah. Sufyan ibn Uyainah ada mazhab dia, mazhab ibn Uyainah. Sufyan al-Thawri ada mazhab dia. Al-Laith ibn Sa'ad ada mazhab dia juga. Ada mazhab Al-Auza'i, mazhab orang Syam dahulu. Ya. Dan selepas daripada mazhab yang 4 ni pun ada Daud ibn Ali Al-Zahiri dan juga Ibnu Jarir Al-Tabari. Mereka ni juga ada mazhab. So mazhab tu ada yang kata 9, ada kata 11. Lebih kurang 11 mazhab. Ya, Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitab dia Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dia bawa akidah sejumlah ulama. Kenapa dia pilih ulama-ulama ni? Dia sebut di depan tu akidah Imam Ahmad, akidah Al-Laith ibn Sa'ad, akidah Al-Auza'i, akidah Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah. Ya, pasal apa? Al-Laith kita sebut, tapi dia ada beberapa tokoh dia sebut daripada ahli fiqh. Kenapa? Kerana mereka ni ada mazhab yang diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan tetapi yang kemudiannya ada pengikut yang orang kata yang berterusan sampai ke hari ini. Mazhab itu diberikan khidmat, ada kitab yang mensyarahkannya, kaedahnya ialah 4 mazhab yang besar. Itulah mazhab Abu Hanifah Hanafi, mazhab Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i mazhab Syafi'iyah, dan juga mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Al-Hanbali ataupun Hanabilah. Dan mazhab-mazhab ini telah tersebar, dan tidak ada orang yang boleh mengambil hukum syarak melainkan menerusi kaedah-kaedah usul fiqh yang telah digaris pandukan oleh ulama-ulama yang berintisab kepada mazhab ini. Kerana usul mazhab ini sudah mundathir, telah hilang. Ya, telah hilang. Ya. Jadi sebab itulah kita perlu bertaklid. Ya. Walaupun ada orang kata saya tak mau taklid lah. Tak mau taklid tu lepas you sudah belajar satu mazhab, kemudian satu mazhab sampai habis 4 mazhab tu, you dah belajar semua ilmu cabang-cabangnya dari segi usul fiqahnya, qawaid fiqhnya, fatwanya, fiqahnya, furu' fiqahnya, 10 cabang ilmu yang ada dalam setiap mazhab. Sampai you menguasai semuanya, barulah you akan jadi mujtahid. Ya, jadi mujtahid masa tu jangan kata you tak mau taklid, memang haram taklid pun. Kalau dah jadi mujtahid, memang haram taklid. Tapi sebelum jadi mujtahid, haram ijtihad. Tu nak kata. Tak mujtahid, haram ijtihad. Mujtahid, haram taklid. Ada. Dia antara pimai-pimai tentang itulah. Kan? Pasal Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Dan mazhab yang 4 ni kita tak wajib taklid secara khusus mana-mana satu. Kita boleh taklid mana-mana yang kita suka. Tak ada sebab. Walaupun saya duduk di Malaysia, tapi asal seronok pula tengok mazhab Hanbali ni. Tengok orang Saudi tu macam best lah mazhab Hanbali, nak ikut Hanbali. Boleh, pergilah mengaji. Lepas tu dah jadi Hanbali seminggu, dia kata seronok pula tengok orang Maliki. Dia kata nak jadi Maliki lah, pergilah mengaji mazhab Maliki. Dah mengaji boleh ikut.
Duduk sebulan dua dia kata macam seronok pula orang mazhab Hanafi. Dia pun belajar Hanafi, jadi Hanafi pula. Lepas tu dia kata dah duduk Malaysia ni orang semua pakai Syafi'i, rasa nak jadi Syafi'i balik lah. Tak jadi Syafi'i, tak ada masalah. Kan? Bukan susah pun. Maksudnya bukan je wajib salah satu, tapi mana-mana satu. Dan boleh berpindah-pindah pun. Ya, mazhab ni bukannya mesti mana-mana satu. Tapi jangan lari daripada mazhab yang empat. Sebab Sebab kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kebenaran itu kebiasaannya tidak lari daripada mazhab yang empat. Maksudnya kalau kita taklid lain daripada yang empat, ditakuti ya, kita silap faham sebab dah tak ada kitab yang berkhidmat untuk mazhab tersebut, tak ada ulama yang mengulas tentang mazhab tersebut. Jadi mungkin kita ambil fatwa itu secara asas, tapi fatwa tu mungkin ada perinciannya yang sudah tidak diketahui. Maka takut jadi bahaya pada agama kita. Sedangkan ulama kata man akhadha binawadiril ulama faqad kharaja an ribqatil Islam, nasallallahu alafiyah. Siapa yang ambil pandangan yang pelik-pelik daripada para ulama, dia telah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Boleh membawa kepada kefasikan. Naam. Dan mazhab yang masyhur di Malaysia ini ialah, dan di Nusantara ini ialah mazhab Syafi'i. Dan kitab yang kita belajar ni secara asasnya kita berteraskan mazhab Imam Syafi'i. Jadi siapa itu Imam Syafi'i? Namanya Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas. Dinisbah kepada nenek ataupun dat moyangnya Syafi'. Ya. Yang mana beliau rahimahullahu ta'ala ada daripada keturunan Al-Muttalib, Bani Al-Muttalib. Al-Muttalib ni siapa? Kita ingat tak? Datuk Nabi nama Abdul Muttalib. Kan? Datuk Nabi nama Abdul Muttalib. Pasal apa nama Abdul Muttalib? Pasal Muttalib tu pak penakan Datuk Nabi. Muttalib itu adalah moyang tinggi Imam Syafi'i, moyang di atas kali. Jadi Imam Syafi'i daripada keturunan Ahli Bait Nabi SAW, dilahirkan di Gaza di Palestin. Ya. Dan dia telah lahir sebagai anak yatim, di mana ayah dia mati sebelum dia habis menyusu. Kemudian ibunya bawa dia pulang untuk membesar di Makkah Al-Mukarramah, dan di sana dia belajar bahasa Arab dengan suku Huzail sehingga menjadi hujjah dalam bahasa Arab. Al-mujtahid mutlak ni dia tak boleh taklid dalam apa-apa bidang ilmu. Dia dalam bahasa Arab pun dia kena mujtahid, dalam hadis pun dia kena mujtahid, dalam tafsir pun dia kena mujtahid. Tak jadi kalau mendakwa diri mujtahid tapi bila main nak tashih, nak tadhaif hadis, pi ambil perkataan ulama hadis sekian, tak boleh. Dia sendiri kena ada kemahiran dan kemampuan untuk membezakan hadis mana yang sahih, mana yang tak sahih, yang ma'lul, yang bukan ma'lul. Demikian juga bahasa Arab. Dia menuntut di Makkah, dia belajar dengan Sufyan ibn Uyainah dan juga Muslim Az-Zinji, mufti Makkah ketika itu. Kemudian dia pergi belajar di Madinah dengan Imam Malik ibn Anas, belajar kitab Al-Muwatta. Kemudian dia berguru di Baghdad dengan Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Dia tak sempat jumpa Imam Abu Hanifah sebab dia katakan tahun Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah adalah tahun kewafatan Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi Imam Syafi'i kemudiannya telah menghimpunkan dua aliran hadis, dua aliran fiqh. Satu fiqh ulama ahli hadis, satu lagi fiqh ulama ahli ra'yi, madrasah Abu Hanifah. Jadi sebab itulah dia masyhur. Dia duduk di Iraq, di Baghdad, dia mengasaskan mazhab dia di Iraq, di Baghdad. Dan yang berguru dengan dia ketika dia di Baghdad ialah Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Ishaq ibn Rahawayh, di antara yang masyhur. Dan beberapa orang lagi lah, Az-Za'farani dan sebagainya, Al-Karabisi. Ya. Kemudian dia berpindah ke Mesir, sehinggalah akhir hayatnya pada tahun 204 Hijrah wafat di Mesir, dikebumikan di Mesir. Dan di Mesir dia membuat
ulang kaji terhadap mazhabnya kerana dalil-dalil yang baru, maka dia mengasaskan mazhabnya yang baru. Jadi Imam Syafi'i ini dia ada dua peringkat mazhab. Yang satu kita panggil qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Qaul qadim dengan qaul jadid. Dan mazhab dia yang mu'tabar ialah qaul jadid, kecuali beberapa masalah yang ulama Syafi'iyah kemudiannya menilai semula dan mereka kata qaul qadim dia lebih tepat berbanding dengan qaul jadid berdasarkan dalil. Dan di antara murid utamanya mazhab qaul jadid ini ialah Al-Muzani dan juga Al-Buwaiti dan juga Ar-Rabi' Al-Muradi yang meriwayatkan kitab Al-Um. Dan banyaklah anak-anak murid dia yang lain juga seperti Imam Abu Bakar Al-Humaidi, As-Sadafi dan sebagainya. Ya. Dan di antara kitab beliau yang masyhur ialah Al-Um yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' Al-Muradi dan kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab usul fiqh yang pertama. Ya. Dan mazhab Syafi'i rahimahullah, kita kena faham ya, mazhab imam-imam yang empat ni bukan dia sahaja. Kemudian mazhab itu dikembangkan oleh murid-muridnya yang juga berstatus mujtahid. Macam Al-Muzani, Al-Buwaiti, Ar-Rabi' Al-Muradi ni berstatus mujtahid juga. Tapi mereka berijtihad menerusi kaedah-kaedah yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian mereka didatang anak-anak murid lain lagi, Ad-Darimi, ya, Abul Abbas Ibn Suraij dan seumpama dengannya, maka berterusanlah tradisi itu. Ulama-ulama besar yang berstatus mujtahid. Yang mereka ni lah yang menyumbang kepada pembentukan mazhab. So mazhab ni kita jangan faham Imam Syafi'i seorang, tak. Imam Syafi'i itu jenama. Macam kita kata syarikat, pengasas. Tapi yang mengusahakan itu ramai ulama. Jadi sebab tu bila kita kata ini adalah pandangan mazhab Syafi'i, kita jangan ingat Imam Syafi'i seorang. Ada beratus-ratus ribu ulama yang bersetuju atas pandangan tersebut, yang mereka ni berstatus mujtahid. Jangan buat main, jangan buat lawak. Jadi bukan mudah, bukan perkara mudah bila kita kata ini adalah pandangan mazhab sekian, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Ini pandangan yang dirumuskan, yang disetujui oleh ratusan ribu. Kalau tak ribu pun, tak puluh ribu pun boleh. Kalau tak ratus pun 10,000. Kalau tak 10,000 pun ribu-ribu ulama. Ya. Kalau tak ribu pun ratus-ratus ulama. Yang mereka ni semua adalah mencapai taraf mujtahid sepanjang turun Islam ini. Kan? Jadi mazhab Syafi'i ini ada beberapa perkembangannya, tokoh-tokohnya, ya. Bermula dengan pengasasannya di tangan Imam Syafi'i, dan kita kata tadi ada dua peringkat, qaul qadim dengan qaul jadid. Kemudian peringkat perpindahan dan kestabilan. Itulah selepas daripada wafatnya Imam Syafi'i, murid-muridnya mengembangkan mazhab tersebut. Ya. Sehinggalah wafatnya Ar-Rabi' Al-Muradi, sampailah wafatnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini adalah peringkat perkembangan. Ya. Kerana sebelum daripada zaman Imam Al-Haramain Al-Juwaini, mazhab Syafi'i ini ada dua madrasah, dua aliran. Satu aliran Iraq, satu aliran Khurasan. Ya. Dan Abu Hamid Al-Juwaini datang, dan Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, dia telah menghimpunkan kedua-dua aliran ini dan diteruskan lagi oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Setelah pada zaman Imam Abu Hamid Al-Ghazali berlaku peringkat penyaringan dan disaring oleh Al-Imam Al-Rafi'i dengan Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi. Muhyiddin An-Nawawi dia menyaring pula kitab Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i mengarang sejumlah kitab yang mu'tabar dalam mazhab, iaitu Al-Muharrar, Al-Aziz, ya, dan seumpama dengannya.
Kemudian Imam Nawawi datang, dia meringkaskan dan menyaring pula kitab-kitab Ar-Rafi'i dalam kitabnya Rawdatul Talibin dan Minhajul Talibin, ya, dan mensyarahkan sejumlah kitab-kitab seperti Al-Majmu' yang mensyarahkan kitab Muhadzab, ya. Dan setelah itu datang pula penyaringan peringkat kedua yang dilakukan oleh pada abad yang ke-10 Hijrah, itulah oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dan murid-muridnya, iaitulah Syihabuddin Ar-Ramli, dan diteruskan oleh anaknya Syamsuddin Ar-Ramli, kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga Al-Khatib Asy-Syarbini, ya. Jadi kita tengok, ya, bagaimana mazhab ini dia bukan macam itu saja, dia telah berlaku penyaringan, dan semua mazhab macam itu, bukan mazhab Syafi'i saja. Dia telah disaring, disusun, ya, disemak, diulang kaji dari generasi ke generasi oleh sejumlah ulama yang ramai yang memenuhi syarat-syarat ijtihad. Jadi kita tak bolehlah kita bermudah-mudah nak mengatakan mazhab ni tak perlu dan sebagainya. Tak perlu macam mana kita nak, kalau kita tak perlu tu macam mana kata tak perlu? Kan? Yang dilarang ialah ta'assub kepada satu mazhab dan menyesatkan mazhab yang lain. Itu tak boleh lah. Kita kena ada keluasan dalam bermazhab. Tapi kita tidak boleh menolak mazhab. Di Malaysia ni dulu kalau orang ikut aliran sunnah, dikenali sebagai mereka dia tak bermazhab. Bukan makna mereka tak bermazhab tu mereka tak ada mazhab. Yang dipahami itu ialah mereka tidak mengikat diri mereka dengan satu mazhab. Tapi aliran ini sebenarnya dibawa oleh golongan kaum muda. Adapun aliran Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyah, mereka ni kebiasaannya mengikat diri mereka dengan mazhab tanpa ta'assub. Sebab itu yang Syekh Muhammad Wahab, dia punya gerakan dakwah dia ialah mengikat diri dengan mazhab tanpa ta'assub. Tanpa ta'assub ni maknanya boleh saja kita nak pindah ke mazhab lain dan kita melihat keempat-empat mazhab yang muktabar itu equal dari segi authority, sama. Nak jadi mazhab mana pun tidak ada salah. Saling ambil mengambil. Itu maksud. Kita tak ada masalah bila mai bulan puasa itu kita nak bayar zakat fitrah, kita rasa susah nak bayar pakai beras, kita pergi taklid mazhab Abi Hanifah. Kan? Lepas tu kita takut ada hari kita terlupa nak niat, kita taklid mazhab Imam Malik. Tak ada masalah. Kan? Ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri mencadangkan bagi masalah tertentu untuk memudahkan dia berkata kita taklidlah mazhab sekian. Tidak ada ta'assub. Yang salah itu ta'assub fanatik. Fanatik ni jangan kata fanatik bermazhab, fanatik tak bermazhab pun mazmum, tercela. Kan? Fanatik tak bermazhab pun tercela juga. Kan? Jadi yang dilarang itu ialah fanatik. Adapun bermazhab, maka dia adalah satu keperluan, ya, satu keperluan. Ya. Jadi itu adalah apa yang kita dapat bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Sekadar itu dulu untuk pagi ini. Aku qouli hadza, tidak ada soalan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.